Kenapa aku dapat kehidupan macam ni? Dah lah banyak kerja. Balik rumah aku nak kerja. Dekat kerja pun banyak kerja. Kau ni tak boleh senyap ke? Aku ni penat dah hari-hari macam ni. Aku cakap kan tak ada bahasa ni. Kau ni boleh diam boleh tak? Lihat saya. Apa ni? Aku ni dah penat lah. Hai Suraya. Ayah Ainul dah sampai dari mana? Daripada tempat kerja. Sihat? Sihat je. Mana ni Suraya? Alhamdulillah sihat. Lama tak jumpa. Oh ya, dah masa Covid ni kamu dah boleh jumpa. Lepas tu apa Suraya jumpa ada benda yang kamu lihat? Jadi sebenarnya Suraya selalu dengar macam bila balik kerja ke malam ke ada je dekat macam jiran sebelah rumah kita tu bunyi bising-bising. Awak ada perasan tak? Dengar okey dah balik kerja lewat jadi Dia selalu macam waktu petang-petang kan macam ada budak bising-bising macam ada kena marah-marah macam tu. Saya risaulah sebab macam dah 2-3 hari ni macam makin teruk. Sebelumnya ada juga. Tapi saya buat tak tahu je lah kan rumah tangga orang lain kan. Lepas tu dah 2-3 hari ni jadi macam makin teruk pula makin bising macam tu. Saya tak tahulah sebab tu. Saya ni cakap dengan Ainul, kot Ainul tahu ke? tahu lah. Masa nak kita lagi jumpa nak tengok. Dan dekat dalam doktor kan tengok. Macam boleh je kalau macam nak tengok dia ke sebab risau kan. Sebab macam saya tahu dekat rumah sebelah tu dia macam ada 2 anak beranak je, mak dengan anak kan. Tapi macam anak dia tu macam tak sengat. Kan saya risau. Kan saya cakap dengan Ainul. Apa-apa nanti kalau Ainul ada masa ke Boleh lah. kita jumpa kan. Sebab kita takutkan jiran kita. Takut lagi ada kuala kena ni kan. Kes Covid lagi banyak ke? Betul? Lagi kes lain lagi kan. Itulah kerja yang saya nak cakap dengan Ainul. Ni kan Ainul buat kerja kan. Ainul sibuk tak kat rumah? Sibuk je. Apa kata kita tengok kejap rumah yang bersih tu lah boleh? Boleh je macam mana. Kita tengok sebab risau kan. Jom lah. Kau duduk sini. Kau sampai aku buang basuh tu. Yang sibuk. Apa ni? 3 hari ni saya Hari-hari risau. Masa suka nak perhatikan dia polis. Risau juga. Nanti orang tu macam dia orang lain pula. Makan apa orang tu yang Kita tak tahu apa. Parah dia. Tak dia pernah kena ada apa lagi. tu tahu bukti dulu lah. Tak tahu lah. Tadi kita nak terus polis pula. Nak pergi mana kau? Kau ni selalu memalukan aku. Kau ni tahu. Kau ni dah malukan aku dengan jiran-jiran. Kenapa aku dapat anak macam kau ni? Kau ni hari-hari menyusahkan aku. Sakit hati aku. Sakit tau tak? Tolonglah jangan menyusahkan aku dalam satu hari. Kau boleh ke? Kau dengar tak ni? Apa ni? Tu jerit-jerit. Lepas tu jiran dengar semua. Katalah aku ni buat apa-apa kat kau. Kau yang selamatkan aku. Kau yang selamatkan aku semua. Aku nak aku ni tak benci kau. Nak aku sayang sangat kau. Tentang anak aku. Kau bukan siapa-siapa dengan aku. Tapi dia tak patah mati. Kita ada ronda, polis ada ronda kan. Dia akan cari dulu. Boleh ke? Jom, pergi ke dalam. Kita nak ambil rumah.
makan duduk elok ke? Nyam, nyam, nyam. Aku cakap kau duduk elok saja. Nyam. Tak dengar apa aku cakap, Minat. Kau dengar tak? Pergi duduk sana makan diam-diam. Lepas tu, kau sembahkan lagi ya. Aku kata jangan sembahkan lagi, nak sembahkan lagi. Nak aku lalat ke nak buat semua ni ya? Apa ni? Aku benci lah tak dengar cakap aku ni. Aku ingat aku nak sabar-sabar ke? Hello, Assalamualaikum dan selamat datang. Ya, Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan bahagian pengurusan kanak-kanak kurang upaya? Ya, saya yang menguruskan bahagian tu. Kenapa ya? Saya merupakan inspektor DIP di Terengganu. Ya. Okey, kami dapat satu kes bahawa ada seorang kanak-kanak KU di sini didera. Jadi kami nak serahkan kes ni kepada pihak JKM, boleh? Boleh, tapi sebelum tu awak kena dapatkan dulu maklumat anak OKU itu secara ringkas dan awak boleh hantar dekat saya untuk saya review dulu lah maklumat anak OKU tu. Okey, boleh. Jadi saya perlu hantar by email ke? Ya, boleh by email pun boleh, by WhatsApp pun boleh. Okey, baik. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Hello, Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Ada apa yang boleh saya bantu? Saya nak tanya, Puan Hana yang menguruskan bahagian pekerja sosial kan? Ya, saya. Saya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bahagian perlindungan kanak-kanak OKU. Saya ada satu kes yang saya nak bagi dekat Puan Hana untuk handle, boleh? Okey, boleh. Puan boleh bagi detail tak? Kanak-kanak OKU tu dia merupakan kanak-kanak autism yang hyperaktif dan sekarang dah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ibunya telah dihantar ke dalam pengarau. So saya nak tanya Puan Hana lah, boleh tak Puan Hana untuk uruskan kes ni? Boleh. Tapi Puan kena bagi detail secara terperinci dulu kepada saya melalui email. Okey, nanti saya akan hantar detail kes ni by email dekat Puan Hana. Okey, baik. Ada apa lagi ke? Setakat untuk waktu sekarang tak ada lagi. Bahkan nanti saya akan kontak Puan Hana sendiri. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun. Ini dah anak kanak-kanak OKU ni. Apa kat sini semua baik-baik. Jom. So duduklah dengan kakak ni. Ni duduk sini je tau. Jangan risau. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Saya kerja sosial dan saya bawa sekretari bersama saya untuk tengok kanak-kanak yang terlibat dalam kes kenderaan. Boleh silakan. Tak Puan kita bagi masa dulu. Maaf ya perempuan sebab dia baru je datang kat sini. Jadi dia tak biasa dengan orang yang baru sampai. Maaf ya. Tak apa. Pun saya dah biasa dengan kes ni. Jadi pun macam mana kita nak hingar kes ni? Tak apa, saya akan lihat dulu detail pasal kanak-kanak ni dan saya juga akan jalankan beberapa ujian psikologi untuk lihat sejauh mana tahap rumah kanak-kanak ni. Apa-apa saya akan maklumkan pada Puan semula. Baik. Kalau tentu kami ingin role. Okey. Baik, saya. Penderaan kanak-kanak perlu dipandang serius kerana ia amat memberi kesan buruk yang berpanjangan kepada kanak-kanak. Oleh itu, terdapat beberapa langkah pencegahan bagi menangani isu penderaan kanak-kanak melalui peranan ibu bapa, masyarakat, pekerja sosial serta kerajaan. Kita akan pergi kepada peranan ibu bapa terlebih dahulu. Yang pertama, ibu bapa atau bakal pasangan rumah tangga perlu mengikuti kelas-kelas bimbingan bagi pendidikan keibu-bapaan. Dengan ini, mereka dapat mengetahui ilmu dan kemahiran keibubapaan dengan lebih jelas lagi berkaitan peranan dan tanggungjawab mendidik anak dan dapat sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu mengenai penjagaan anak supaya anak tidak terabai dari segi mental dan fizikal yang juga boleh membawa kepada penderaan.
penderaan anak boleh dielakkan apabila ibu bapa mengaplikasikan ilmu dan kemahiran keibu-bapaan dalam diri mereka semasa mendidik dan membimbing anak. Yang kedua, ibu bapa perlu menghadiri sesi kaunseling untuk mencegah berlakunya isu penderaan kanak-kanak. Hal ini bertujuan supaya ibu bapa dapat berkongsi luahan atau masalah yang dihadapi dalam keluarga bagi mengurangkan rasa tekanan atau bebanan dalam diri mereka daripada melepaskan tekanan tersebut kepada anak. Ibu bapa juga dapat didedahkan dengan langkah penyelesaian kepada masalah mereka dan hikmat nasihat untuk menghadapi masalah dan tekanan mereka. Oleh itu, isu ibu bapa mendera kanak-kanak dapat dihindari apabila ibu bapa mendapat bimbingan yang berkesan untuk mengawal stres dan masalah yang dihadapi. Bagi peranan masyarakat pula, masyarakat perlulah tidak mengamalkan sikap pertikaian diri sendiri. Hal ini kerana masyarakat perlu mempunyai sikap peduli dengan keadaan sekeliling dan melaporkan kepada polis secepat mungkin sekiranya berlaku penderaan dalam kawasan kejianan atau yang berdekatan dengannya. Masyarakat perlu memasuki campur dan berani untuk melaporkan kepada polis supaya kanak-kanak yang didera dapat dilindungi dengan cepat dan pelaku dapat ditangkap oleh polis yang seterusnya dapat mengelakkan penderaan daripada berlaku lagi. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh pekerja sosial adalah yang pertama, orang tengah ataupun broker. Dalam kes ini, pekerja sosial perlu menghubungkan klien tersebut dengan pakar psikiatris untuk menjalankan sesi pemulihan dari segi mental klien tersebut. Pekerja sosial perlu pandai menilai sama ada sumber yang dipilih dari segi perkhidmatan yang ditawarkan, kualiti perkhidmatan, syarat-syarat kelayakan dan kos perkhidmatan adalah bersesuaian bagi memulihkan kefungsian sosial klien tersebut. Peranan pekerja sosial yang kedua adalah peguam bela ataupun advocate. Pekerja sosial akan mengumpulkan maklumat dan menentukan sama ada klien berhak untuk mendapatkan perkhidmatan atau sumber yang diingininya. Seperti kes ini, pekerja sosial akan mendapatkan maklumat klien tersebut untuk mendapatkan tempat perlindungan yang selamat dan terjaga. Peranan yang ketiga adalah pekerja sosial perlu bertindak sebagai pendidik. Sebagai contoh, berdasarkan kepada kes yang ditayangkan di dalam video, pekerja sosial perlu bertindak sebagai role model dengan menunjukkan cara untuk mengatasi trauma yang dihadapi oleh klien tersebut. Tindakan yang boleh dilakukan adalah seperti pekerja sosial perlu bijak dalam mendekati klien dan mempunyai pengetahuan dalam menangani masalah berkaitan dengan trauma. Seterusnya, kita beralih kepada peranan agensi kerajaan. Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM berperanan penting dalam menyediakan perkhidmatan perlindungan kepada kanak-kanak daripada semua bahaya, termasuk jenis penyalahgunaan, penyiksaan, penderaan, diskriminasi dan eksploitasi. Akta Kanak-Kanak 2001 memberi kuasa kepada seorang pegawai kebajikan masyarakat untuk bertindak sebagai pelindung kanak-kanak. Sekiranya pegawai kebajikan masyarakat menerima aduan sama ada dari orang ramai, guru, jiran, polis atau pihak hospital, langkah pertama yang perlu diambil ialah membuat lawatan siasatan ke rumah mangsa berkenaan untuk memastikan keadaan sebenarnya. Sekiranya keadaan kanak-kanak tidak begitu teruk, ibu bapa mangsa akan diberi khidmat kaunseling dari masa ke semasa dan keluarga tersebut juga akan diberi lawatan mengejut. Sebaliknya, bagi kes kanak-kanak yang mengalami kecederaan yang serius pula, mangsa akan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan doktor. Tidak ketinggalan, kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan yang serius pula, kebiasaannya akan ditempatkan di institusi kanak-kanak. Tujuan kanak-kanak ini ditempatkan di institusi ini adalah untuk memberi peluang dan masa untuk ibu bapa menyedari tindakan mereka dan menerima kanak-kanak itu semula. Selain badan kerajaan, badan-badan NGO juga turut memainkan peranan dan perlu mengambil serius dalam isu perlindungan terhadap kanak-kanak. Ini kerana dengan adanya program-program yang dianjurkan oleh pihak NGO, ianya dilihat sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penderaan kanak-kanak bagi menangani masalah tersebut. Orang ramai perlu dididik mengenai bentuk penderaan ke atas kanak-kanak kerana dengan pengetahuan itu, ianya membolehkan mereka mengesan sebarang tanda seseorang kanak-kanak itu didera dan melaporkannya kepada pihak berkuasa.